Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tahun 1? Cikgu berharap semua murid tahun 1 berada dalam sihat bersama keluarga masing-masing. Cikgu sangat berharap juga semua murid-murid tahun 1 sentiasa terus bersedia dan terus bersemangat untuk meneruskan pembelajaran secara PDPR di rumah masing-masing. Jadi, kita sambung pembelajaran pendidikan kesihatan tahun 1 pada minggu ini, yang mana kita akan belajar berkenaan dengan topik awasi diri. Kalau pada kamu ada buku teks, kamu boleh rujuk muka surat 81 tentang topik pembelajaran kita pada minggu ini. Pada minggu ini murid-murid, kita akan belajar bagaimana untuk menilai situasi yang memerlukan kemahiran berkata tidak kepada sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak selesa dalam perhubungan. Baik, mari kita teruskan pembelajaran kita pada minggu ini. Baik murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan awasi diri? Apa maksudnya? Yang pertama, yang secara ringkasnya boleh cikgu ceritakan pada kamu, awasi diri ini, mengapa pentingnya kita mengawasi diri kita, bermaksud kita menjaga keselamatan diri dan sentiasa berwaspada. Dan yang kedua, kita mengawasi diri untuk mengelakkan diri daripada sebarang bahaya. Kita dah belajar sebelum ni berkenaan dengan cara berinteraksi atau berhubung dengan ibu bapa, dengan rakan-rakan, dengan orang-orang sekeliling. Dah macam-macam perhubungan kita kena kawan, ibu bapa, jiran dan sebagainya. Baik, dalam menjaga perhubungan itu, kita kena sentiasa mengawasi diri. Kenapa? Ni yang dulu ni cikgu cakap. Menjaga keselamatan dan sentiasa berwaspada dengan orang sekeliling. Yang kedua, untuk mengelakkan diri daripada sebarang bahaya. Kita tak kenal orang. Macam-macam niat orang. So, kita kena sentiasa mengawasi diri kita. Boleh faham? Okey, kita teruskan. Mari kita ulang kaji anggota badan yang kita dah belajar pada awal tahun dahulu. Ada anggota badan yang kita belajar yang ada pada lelaki dan perempuan yang tidak sama sekali cikgu cerita dah dulu. Jangan beri anggota badan yang ada pada manusia ini, sama ada lelaki atau perempuan, untuk disentuh. Yang boleh sentuh hanya diri kita sendiri sahaja. Kita ulang kaji. Untuk lelaki, cikgu dah bagi tahu dulu, untuk anggota badan zakar dan peha, kita dan payudara, kita jangan bagi orang lain untuk sentuh. Sama juga untuk perempuan. Bahagian anggota badan faraj dan payudara tidak boleh sama sekali disentuh oleh orang lain. Ini perkara penting yang cikgu dah ingatkan dahulu. Sama ada orang tu awak kenal ke tak kenal ke, tanpa alasan yang munasabah, kita tidak boleh bagi orang itu sentuh. Itu bahagian depan. Untuk bahagian belakang pula, baik lelaki dan perempuan, kita tidak boleh benarkan orang lain untuk menyentuh punggung dan dubur kita. Hanya kita sahaja yang boleh menyentuh anggota-anggota genital ini. Ingat tak? Jadi, anggota badan inilah yang kita perlu awasi daripada disentuh oleh orang lain. Jadi, kalau ada orang cuba untuk menyentuh anggota-anggota badan ini ataupun ingin mendekati kita untuk melakukan perkara yang kita pun tidak jangka dan tahu, apa yang kita kena buat? Ini yang kita akan belajar pada minggu ini. Kita akan teruskan. Yang pertama, apa kita nak buat? Ni dalam buku teks kamu, kamu boleh tengok. Kamu merasa tidak selamat atau tidak selesa apabila disentuh oleh orang lain. Tindakan kamu ialah, apa yang kita nak buat? Kita diam ke? Kita biar je? Tak, jangan. Ada beberapa perkara yang kita perlu lakukan sekiranya ada orang lain datang dekat dengan kita dan berniat tidak baik pada kita. Yang pertama, kita kena buat apa? Kita kena berkata, jangan sentuh saya. Ni yang pertama ni. Ada orang perempuan tu, dia kata, jangan sentuh saya. Itu perkara yang kita kena cakap pada orang yang kita tak kenal, yang kita rasa cuba melakukan ataupun cuba menyentuh
anggota badan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tak boleh duduk diam kat situ. Kita kena buat apa? Yang kedua, kita kena berlari ke tempat yang lebih selamat. Contohnya kalau kamu berada di taman permainan yang tak ada orang kat situ, tiba-tiba ada seorang lelaki yang kamu tidak kenali tiba-tiba datang dekat kamu, kamu kata jangan sentuh saya, dan kamu bergerak ataupun berlari ke tempat yang lebih selamat, pergi ke rumah jiran ke, pergi ke tempat yang orang lagi ramai untuk mendapatkan pertolongan. Dan akhir sekali yang ketiga, kita kena buat apa? Kita kena jerit meminta pertolongan dengan harapan ada orang lain yang mendengar, menganggap kita berada dalam kesusahan. Maksudnya jeritan itu menandakan kamu berada dalam keadaan bahaya. Itu penting. Cikgu ulang. Yang pertama tadi kita kena buat apa? Jangan sentuh saya. Kita kena sebut dekat dia. Jangan sentuh saya. Sama ada kawan-kawan kat dalam sekolah contohnya, kalau ada orang yang cuba membuat perkara yang tidak baik pada kita, kita kena cakap, jangan sentuh saya. Yang kedua, kita kena pergi ke tempat yang lebih luas, yang lebih selamat. Kita cari pertolongan. Dan yang ketiga, sambil itu kita boleh jerit, tolong, tolong. Kita boleh jerit. Kita kena meminta pertolongan. Dengan ini adalah cara yang paling cepat untuk kita mengawasi diri kita daripada bahaya. Ini 3 perkara yang kamu kena ingat. Baik, kita sambung. Cikgu ada keluarkan, cikgu nak tunjukkan 4 keping gambar. Dan cikgu nak kamu tengok, adakah sentuhan itu sentuhan selamat atau sentuhan tidak selamat, ataupun apa, dan apa yang kita perlu lakukan sekiranya kita berhadapan dengan situasi tersebut. Okey, kita tengok gambar yang pertama. Tengok gambar A ni. Kita tengok ada gambar seorang lelaki tua sedang memakai tongkat dan seorang budak kecil di mana ni? Nampak tak butang tu? Biasa ni berada di mana? Di dalam lift. Jadi kamu tengok, ada tak apa-apa berlaku dekat gambar tu? Tidak ada apa-apa yang berlaku. Tidak ada sentuhan dekat situ. Lelaki itu tidak buat apa-apa pada budak tu. Jadi tidak ada sentuhan. Jadi tidak apa-apa yang berlaku. Jangan kita tiba-tiba jerit minta tolong. Tak. Sekiranya kalau situasi ini berlaku dan ada orang melakukan ingin menyentuh kamu di dalam lift tu, itulah yang kamu kena buat. Kamu kena cakap jangan sentuh saya. Kamu kena cakap apa? Meminta menjerit pertolongan. Ini gambar ni tidak ada sentuhan. Kita tengok gambar seterusnya. Kamu tengok gambar ni. Kita tengok gambar ni pula. Gambar ni, gambar B ni ada seorang lelaki baju warna biru ni, dia buat apa? Nampak tak apa dia buat tak? Yang cikgu bulatkan tu. Dia cuba menyentuh peha budak perempuan tersebut. Apa yang berlaku kat sini? Adakah situasi ini sentuhan selamat ataupun sentuhan tidak selamat? Ini adalah sentuhan tidak selamat. Sebab lelaki tu nampak gambar muka perempuan tu pun rasa terkejut dan sangat takut. Apa yang dia kena buat? Yang kita buat. 3 benda yang kita belajar tadi. Yang pertama, kita kena cakap dengan lelaki tu, jangan sentuh saya. Yang kedua, kita kena pergi daripada situ. Kita jangan duduk situ lagi. Ikut situasi gambar ni, kita jangan duduk situ lagi. Kita pergi ke tempat lain. Dan sambil tu kita boleh jerit untuk meminta pertolongan. Ini adalah contoh situasi sentuhan tidak selamat. Bagaimana pula dengan gambar ni? Cuba kamu tengok gambar ni. Ada sebuah kereta, ada seorang lelaki berbaju warna kuning dan seorang budak kecil berbaju ungu. Apa yang kamu boleh tengok dalam gambar ni? Adakah ini sentuhan selamat ataupun tidak selamat? Okey, untuk pengetahuan kamu, ini adalah sentuhan tidak selamat. Kenapa? Kamu tengok budak lelaki yang kecil tu. Tangan dia dipegang dan ekspresi muka dia menunjukkan dia rasa takut, seolah-olah lelaki itu dia tidak kenal dan ingin menculik dia masukkan dalam kereta tu. Nampak ada kereta merah tu. Orang yang tidak dikenali cuba mengambil budak tu untuk masuk dalam kereta. Apa yang kena buat? 3 perkara tadi. Jangan sentuh saya, kena sebut. Yang kedua, kena pergi ke tempat yang lebih selamat. Dan yang ketiga, sambil tu kita jerit, tolong, tolong. Untuk orang lain dengar, menandakan kita dalam bahaya. So, orang boleh tolong kita. Ini adalah sentuhan tidak selamat. Gambar seterusnya. Okey, adakah ini sentuhan selamat ke tidak selamat? Seorang jiran memberi jirannya buah apa tu? Buah rambutan lah contohnya. Adakah ini sentuhan selamat ke sentuhan tidak selamat? Macam mana tu?
Ini tidak ada sentuhan berlaku di sini. Dan situasi ini adalah situasi yang selamat. Tidak ada apa yang berlaku. Sebab antara jiran, kita saling berkongsi makanan dan sebagainya. Jadi tidak perlulah tiba-tiba jerit tolong dan sebagainya. Jadi situasi ini ialah tiada sentuhan. Banyak lagi sentuhan-sentuhan yang kita tidak perlu untuk menjerit sekiranya anggota badan kita disentuh. Contohnya apa? Kalau kita pergi jumpa doktor, doktor nak cek anggota badan kita sakit atau tidak. Itu adalah contoh-contoh sentuhan yang selamat walaupun anggota badan kita disentuh. Baik, cikgu harap semua boleh faham apa yang kita belajar pada hari ini. Bagaimana kita mengawasi diri kita. Pentingnya kita mengawasi diri kita. Sekiranya ada perkara yang tidak diingini berlaku, 3 perkara yang cikgu cakap tadi. Sekiranya ada orang yang cuba melakukan perkara yang tidak baik kepada kita, apa kita kena buat? 3 tadi. Yang pertama, kita kena berkatakan jangan sentuh saya. Yang kedua, kita kena berlari ataupun pergi kepada tempat yang lebih selesa dan selamat. Yang ketiga, kita menjerit meminta pertolongan. 3 perkara ni yang cikgu nak kamu ingat dan buat sekiranya kamu menghadapi situasi-situasi yang berkenaan dengan sentuhan tidak selamat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, cikgu nak kamu tengok satu video ni. Kamu tengok video ni, kamu tengok adakah budak perempuan tu melakukan apa yang budak perempuan tu lakukan apabila dia menghadapi situasi sentuhan tidak selamat. Sama-sama kita tengok dan cikgu harap kamu boleh dapat sesuatu daripada video ini. Jadi sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan kesihatan yang akan datang. Tonton video ini dulu dan kamu buat tugasan yang cikgu akan beri selepas ini. Sekian, Assalamualaikum. Adik. Nak gula-gula tak? Tak nak lah. Alah, ambil lah. Tak nak. Kalau abang bawa adik jalan-jalan, nak tak? Orang cakap tak nak lah. Jangan kacau. Sini kau! Tolong! Tolong! Ajar anak menjerit bila diganggu orang tak dikenali. Ajar anak menggigit untuk menyelamatkan diri. Kawan-kawan, kita mesti pandai jaga diri. Jangan main sorang-sorang. Jangan cakap dengan orang tidak dikenali. Ingat,